Bayang Baru. Terima kasih Tuan Speaker. Oleh kerana saya tinggal 10 minit saja, jadi saya ingin restructure saya punya perbahasan hari ini. Terlebih dahulu saya ingin membangkitkan satu isu yang perlu saya bangkitkan adalah ExxonMobil Exploration and Production Malaysia. Dia baru-baru ini telah memberi kontrak, telah menjual kontrak seligi oil field di South China Sea dan the PM8 Production Sharing Contract kepada Enquest PLC Malaysian Unit. Kita nak tanya kenapa, saya nak terangkan sedikit tentang Production Sharing Contract. Biasanya adalah apabila Petronas memberi satu oil field kepada katakan ExxonMobil, mereka akan bagi tempoh 40 tahun, katakan. Lepas itu, lepas 40 tahun, ExxonMobil kena do good dan mengembalikan oil field tersebut kepada Petronas. Dan mereka sepanjang 40 tahun itu, mereka akan cost sharing. Dia akan profit sharing. Jadi, sekarang, apa yang berlaku adalah ExxonMobil dalam beberapa tahun yang terakhir, dia telah memberi kontrak, menjual kontrak tersebut kepada Enquest PLC. Tinggal beberapa tahun saja, patutnya dia kembalikan kepada, dia akan do good, dia akan belanja lebih kurang 1 bilion ke a few hundred million, lepas itu membuat oil field tersebut kembalikan ke asal, lepas itu baru kembalikan kepada Petronas. Petronas dengan itu barulah buatlah satu kontrak yang baru kepada syarikat-syarikat lain. Jadi kalau ExxonMobil short circuit Petronas macam ini, maka yang rugi adalah Petronas, kerana Petronas tidak mendapat oil field yang baru yang ExxonMobil baik pulih, dan terpaksa pula apabila Enquest kontrak yang baru mereka pulangkan kepada Petronas, dia mungkin extend lagi kepada syarikat yang baru. Jadi kerugian itu berada pada Petronas. Jadi sebagai rakyat Malaysia, saya rasa kita perlu, kerajaan telah perhatikan mengapa gejala yang baru. Ini adalah kes yang baru-baru ini di mana melibatkan lebih kurang bilion-bilion ringgit, dan kita minta kerajaan jawab kenapa perkara ini berlaku. Dan kita pun dengar ada banyak lagi oil field macam ini akan dikontrakkan kepada short circuit Petronas dan dikontrakkan kepada orang lain. Isu yang kedua yang saya ingin bangkitkan adalah isu di kawasan saya, iaitu lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas. Baru-baru ini saya didengarkan bahawa di depan airport yang sekarang tapaknya adalah tapak parking yang telah penuh, dan mereka kekurangan kapak, dan tapak tersebut sekarang akan dibangunkan. Dibangunkan untuk demi apa? Adalah untuk membina satu shopping kompleks. Shopping kompleks dan kapak. Dan kerana tapak itu agak kecil, mungkin lebih kurang 2 ekar, ada 2,5 ekar, dia tidak, airport tersebut sekarang telah kekurangan kapak. Dan oleh kerana dia di kawasan flight control, jadi dia tidak boleh terlalu tinggi, maka kalau kita bina shopping kompleks dan lepas itu bina kapak, maka dia tidak cukup untuk kapak. Dan kita sudah tahu bahawa shopping ini di kawasan Bayan Baru sudah banyak. Ada banyak tempat beli belah. Tak payahlah kita bina lagi shopping di depan airport, dan kita minta supaya kerajaan untuk meneliti dan memberi maklumat balas tentang isu ini. Isu yang ketiga adalah, jadi saya ingin masukkan ke dalam bahasan saya yang utama. Saya harap saya boleh habis secepat mungkin. Saya memerhati perbahasan antara Rompin dan Kelana Jaya semalam. Isu yang utama adalah soalan yang dibangkitkan oleh Permatang Pau. Mengapa Korea boleh memulih dengan cepat selepas krisis kewangan tahun 1958,
Dan sekarang Korea mencatat GDP 4.5 kali ganda lebih tinggi daripada Malaysia. Rompin berkata, pada tahun 1998, kerajaan memilih pendekatan insulation from our economy from global shocks. Manakala Korea memilih pendekatan IMF yang painful dan drastik. Dua pendekatan ini ada kebaikan dan keburukannya. Jadi implikasi tersebut sekarang baru kita selepas 17 tahun barulah kita boleh nampak dengan lebih jelas selepas 17 tahun. Apabila Malaysia insulate ekonomi kita dalam jangka masa yang pendek, ia menstabilkan ekonomi, betul. Dan kita packkan ringgit Malaysia dengan US dollar dan syarikat-syarikat ada suasana yang lebih predictable. Tetapi ia juga melambatkan atau postpone reformasi kritikal yang perlu dijalankan untuk memperbetulkan punca-punca yang menyebabkan kegagalan atau krisis ekonomi. Tadi saya dengar Setiawangsa bahas tentang isu sekarang Malaysia jauh lebih baik daripada dulu, dan sekarang first quarter GDP Malaysia bertumbuh secara 5%. Dan kita bukan dalam keadaan krisis. Betul. Tetapi kalau kita ingat tahun 1997, first quarter kita pun sangat baik. Malah lebih baik daripada sekarang. 9% GDP growth. Tetapi dalam a short span of time, dia akan menjulang kepada negatif 7%. Kerana krisis ekonomi ini, dia datang dengan cepat. Walaupun sekarang rasanya okey, rasanya masih, tetapi kita sudah tahu bahawa the storm is coming. Jadi ini adalah isu yang pertama. Kalau kita dalam menjelang satu krisis ekonomi yang kita jangkakan akan berlaku pada tahun depan, maka kita perlulah buat sesuatu. Kita tidak boleh insulate cara yang dulu, pack ringgit, protect the economy, protect the company, stabilize interest rate. Betul, itu betul short term. Tapi kalau kita diikuti dengan reform terhadap institusi, terhadap syarikat, terhadap kita punya management, maka dia akan membawa kesan yang lebih baik. Tetapi oleh kerana kita tidak buat sesuatu pada masa itu, kita hanya stabilize ekonomi, lepas itu dibiarkan, kita tidak betul-betul buat reform, maka sekarang kita masih sedikit merasai kelembapan ekonomi yang tertinggal sejak tahun 1998. Jadi pada pendapat saya, masalah-masalah yang dihadapi oleh Malaysia bukan semata-mata masalah ekonomi saja. Institusi politik, demokrasi, pentadbiran negara juga memainkan peranan yang penting. Hal ini kerana sebahagian besar ekonomi negara kita dimajukan oleh kerajaan atau GLC atau syarikat-syarikat yang rapat dengan kerajaan. Dalam bahasa ekonomi Malaysia adalah state-driven economy, di mana kerajaan memainkan peranan yang cukup besar. Maka kalau kita bincangkan dasar ekonomi dan bajet 2016, kita harus membicarakan reformasi dan transformasi dan pembaharuan institusi pentadbiran politik dan demokrasi negara. Francis Fukuyama yang merupakan akademik tersohor di dunia, dalam bukunya terbarunya Political Order and Political Decay bertulis, all political systems, past and present, are liable to decay as older institutional structures fails to evolve to meet the needs of a changing world. The fact that a system once was successful and stable liberal democracy does not mean that it will remain so in perpetuity. Dengan izin. Ini bermaksud bahawa sistem yang dulu kita pakai, sistem ekonomi atau politik atau institusi negara, pentadbiran negara, yang dulu kita pakai, yang berjalan dengan baik, tidak semestinya boleh terpakai sekarang. Jadi kita perlu ada perubahan, reform from time to time. Maka saya ingin mencadangkan kepada kerajaan melaksanakan beberapa pembaharuan yang penting, kerana dulu kita close the door masa ekonomi tahun 1998, kita tidak buat reform.
maka negara kita bertumbuh pada kadar 3%, 4%, 5%. Sebenarnya fundamental kita cukup baik. Kita ada minyak, kita ada kelapa sawit, kita ada macam-macam, dan pekerja kita rajin. Jadi kita miss out the opportunity kerana kita tidak buat reform, rasuah masih berluasa, ketirisan berlaku, dan pelbagai check and balance tidak berlaku, tidak dapat dijalankan. Maka wang ringgit Malaysia, kerajaan membelanjakan berbilion-bilion ringgit, tetapi ketirisan itu kerana rasuah dan ketirisan itu berlaku, maka rakyat tidak mendapat manfaat yang selebihnya. Kerana yang rasuah itu pemimpin-pemimpin besar yang telah dapat duit itu dan telah hantar duit ke luar negeri. Jadi ini sebab itu adalah salah satu sebab kenapa apabila Global Integrity Report mengatakan bahawa illicit outflow ke luar negara di Malaysia adalah di tangga kedua terbanyak di dunia selepas China. Jadi ini adalah isu yang kita perlu buat reform supaya kita boleh menangani, mengelakkan krisis ekonomi yang akan datang. Perkara pertama saya ingin memulakan dengan institutional reform, iaitu dari segi parlimen. Kerana pada bulan Mei yang lalu, Speaker Dewan Rakyat telah dilaporkan kecewa dengan pengurusan dan kewibawaan parlimen. Beliau berkata parlimen seolah-olah rubber stamp. Tetapi beliau menarik balik surat letak jawatan selepas Perdana Menteri menjanjikan melaksanakan parlimen reform. Jadi Menteri dalam JPN, Datuk Azalina juga dilaporkan, pengerang juga dilaporkan berkata kerajaan komited kepada agenda perubahan. Dan beliau akan membawa isu pembaharuan parlimen ke kabinet. Antara cadangan parlimen reform yang dicadangkan oleh Tan Sri Speaker kepada kerajaan adalah seperti berikut. Nombor satu, memasukkan jawatan menteri di jawatan Perdana Menteri yang menguruskan hal ehwal parlimen. Kedua, mengembalikan Akta Perkhidmatan Parlimen 1963, Akta 394, dan mengubah Akta Majlis Parlimen, Keistimewaan dan Kuasa. Ketiga, menubuhkan jawatan kuasa tetap Parlimen atau Parliament Select Committee. Keempat, meningkatkan infrastruktur Parlimen ke tahap seperti bangunan di Putrajaya atau Palace of Justice. Kelima, mengadakan sesi soal jawab Perdana Menteri atau Prime Minister's Question Time. Memandangkan bahawa sekarang Speaker, Perdana Menteri, Menteri dan juga ahli-ahli Parlimen pembangkang semuanya menyokong penuh agenda perubahan Parlimen, maka tibalah masanya kerajaan melaksanakan janji-janji perubahan yang telah dijanjikan. Pada mesyuarat Kabinet 10 hari bulan April 2015, Kabinet juga telah membincangkan isu ini dan melantik Timbalan Perdana Menteri untuk melaksanakan cadangan-cadangan yang telah diluluskan. Jadi memandangkan semua pihak telah bersedia menyokong pelaksanaan pembaharuan parlimen, maka saya ingin mendesak YB Pengerang Menteri membentangkan undang-undang yang membawa pembaharuan parlimen dalam sesi parlimen ini untuk diluluskan. Senang saja, kita semua sokong. Dan YB Pengerang juga jangan risau. Selepas ini, menteri mungkin dipromotkan ke kementerian yang lain seperti yang berlaku ke atas Yang Berhormat Padang Lengas. Speaker, nak continue ke esok? Ada 6 minit lagi, sila habiskan. Tak sempat. Masa dia ada 20 minit saja. Kedua, dalam bajet 2016, saya juga terkejut dengan pemotongan 2.4 bilion Kementerian Pendidikan Tinggi. Pemotongan bajet kepada IPTA secara purata adalah 16.5%. Maka timbul persoalan, adakah yuran universiti akan dinaikkan? Kalau tidak dinaikkan, apakah potongan-potongan yang akan berlaku ke atas IPTA? Jabatan manakah potongan yang akan dijangka akan berlaku? Contohnya di Universiti Malaya, pemotongan adalah sebanyak 27.3%. Jadi kita nak tanya di mana, kerana tidak mungkin, kerana pemotongan itu terlalu besar dan peningkatan pelajar tiap-tiap tahun naik. Jadi bagaimanakah universiti boleh membiayai pemotongan bajet tersebut?
Kita juga sedia maklum bahawa IPTA adalah penting dalam pembangunan negara. Mengikut laporan OECD, setiap peruntukan RM1 kepada pendidikan tinggi akan memulangkan RM6 dalam cukai pada masa depan. Jadi saya minta supaya bajet ini ditambah semula. Dan saya juga ingin menanya Menteri, kerana dalam kemasukan pelajar, kita tahu setiap tahun memang ada pelajar cemerlang tidak dapat masuk ke universiti, dan kita tahu bahawa kerana Menteri keluar kenyataan bahawa ada yang paling rendah CGPA mereka adalah 2 untuk masuk ke universiti. Dan tahun ini saya nak tanya yang pelajar CGPA SPPM atau matrix yang terendah yang berjaya masuk ke universiti di berapa? Kerana kita tahu bahawa ada pelajar-pelajar yang walaupun dapat result yang cemerlang lebih daripada 3 point something, tapi memang masih tidak dapat masuk ke universiti. Dan ingin penjelasan apakah kriteria untuk memilih pelajar-pelajar ini. Ketiga, Perdana Menteri pernah berjanji untuk menjadikan Malaysia demokrasi yang terbilang di dunia, the best democracy in the world. Sekali lagi ini kita tidak dapat ditunaikan janji ini. Semakin banyak pemimpin pembangkang, social activis, pensyarah, pelajar, wartawan dan pelukis kartun yang didakwa di bawah undang-undang seperti Akta Hasutan, SOSMA dan Akta Perhimpunan Aman. Pendakwaan di bawah Akta Hasutan telah bertambah 1000% sejak tahun 2013. Kerana dulu adalah hanya beberapa 3 kes saja, tetapi selepas 2013 dia naik mendadak kepada 300 kes siasatan dan dakwaan. Jadi kita ketua pembangkang atau bekas ketua pembangkang saudara Anwar Ibrahim dipenjarakan. Dia adalah the chief opponent kepada yang amat berhormat Pekan, tetapi dipenjarakan. Jadi Human Rights Watch telah menerbitkan satu laporan mereka yang terbaru, iaitu Creating a Culture of Fear, the Criminalization of Peaceful Expression in Malaysia dengan izin. Laporan ini telah mencatatkan semua kes-kes yang melanggar hak asasi manusia di Malaysia, dan Malaysia harus kembali ke landasan demokrasi dan rule of law, bukannya law of the jungle. Tekanan ke atas pembangkang telah menjatuhkan nama baik Malaysia ke satu tahap yang sangat rendah. Ini tidak baik untuk meyakinkan pelabur-pelabur luar asing untuk melabur di Malaysia, kerana mereka put a very high standard on the human rights record. Apabila Yang Amat Berhormat Pekan mengangkah sumpah sebagai Perdana Menteri Malaysia pada tahun April 2009, beliau berjanji akan melaksanakan transformasi ekonomi yang akan memartabatkan rakyat Malaysia sebagai masyarakat berpendapatan tinggi. Beliau mengumumkan plan transformasi kerajaan GTP untuk memerangi rasuah yang berluasa. Beliau juga berjanji untuk menjadikan Malaysia demokrasi yang terbilang di dunia, the best democracy in the world. Ya, Bayang Baru boleh habiskan ucapannya. Okey, boleh. Dalam 3 minit. Dan menjanjikan satu Malaysia untuk menyatu padukan rakyat Malaysia. Dia mempunyai peluang yang sangat baik, dan saya rasa ramai rakyat di luar menyokong beliau pada tahun 2009. Tetapi selepas 6 tahun di bawah pimpinan beliau, Malaysia sekarang mengalami krisis sosial, krisis politik dan krisis ekonomi yang tidak pernah berlaku dalam sejarah Malaysia. Kita nampak secara jelas bagaimana institutional decay atau institutional failure yang berlaku di institusi negara melalui skandal 1 MDB dan 2.6 bilion dana 2.6 bilion. Dua skandal ini adalah yang terbesar dalam sejarah Malaysia, dan Yang Amat Berhormat Pekan terpalit dalamnya, dan kita minta penjelasan. Siasatan kerajaan adalah perlahan dan diselubungi dengan kerahsiaan. Peguam negara yang menjalankan siasatan telah diganti secara tiba-tiba.
pasukan bertindak Task Force 1MDB telah digantung dan sekarang sudah lama tidak ada mesyuarat. Saya nak tanya, mesyuarat yang terakhir 1MDB Task Force tu telah dijalankan bila? SPRM, penyiasat di SPRM sama ada ditangkap atau dipindah, dan surat khabar digantung atas sebab laporan tentang perkara yang tersebut. Yang Amat Berhormat Pekan juga telah mengakui bahawa menerima 2.6 bilion ringgit dalam akaun peribadinya. Tetapi enggan berterus terang tentangnya. Siapakah yang memberi wang itu dan mengapa memberi wang itu kepada beliau? Dan sekarang, ke manakah wang itu telah pergi? Presiden Transparency International, Jose Ugas, berkata, skala tindakan beliau, iaitu beliau, setelah skandal 2.6 bilion ringgit terbongkar, bukannya perbuatan seorang Perdana Menteri yang memerangi rasuah. Terdapat kegagalan institusi di peringkat tertinggi di Putrajaya. Jadi kita merenung secara teliti, kesedaran suara hati kita atau our conscience tidak membenarkan masa depan berjuta-juta rakyat dibelakangkan oleh skandal ini. Jadi kepada semua rakan ahli parlimen, baik daripada di sana atau di sini, kalau usul tidak percaya diluluskan untuk pengundian, maka setiap daripada kita berhadap dengan satu undi kesedaran suara hati atau vote of conscience. Kita boleh memilih untuk mengekalkan jawatan seseorang yang telah terbukti gagal teruk. Kita boleh memilih untuk mengekalkan jawatan seseorang yang menjejaskan institusi negara untuk menjaga kepentingan dirinya. Kita boleh memilih untuk mengekalkan seorang yang senang hati ketika demokrasi kita dimusnahkan. Atau kita boleh memilih untuk mengundi dengan kesedaran suara hati atau with our own conscience. Maka saya jemput semua ahli parlimen, tidak kira dari sebelah kerajaan atau pembangkang, untuk sama-sama membuang undi yang tidak percaya kepada Yang Amat Berhormat Pekan. Sekian, terima kasih. Ya, Ulu Rajang. Terima kasih.